Okay, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk sejukkan laptop lah. So, dia bukan sama saja dengan konsep dia sama untuk sejukkan PC ataupun apa saja. So, laptop yang saya guna ni kali ini adalah sebuah MacBook Pro tahun 2015. Sekejap, okay. MacBook Pro 13 inci 2015. Okay, sebuah MacBook yang model yang agak lama lah. So sebab tu saya nak tukar ataupun sejukkan laptop ni sebab dia dah macam ada beberapa apps tu bila kita run dia macam hang kadang-kadang. Jadi saya harap dengan sejukkan laptop ni mungkin merupakan salah satu cara untuk kita make sure that dia punya performance berada dalam tahap yang lebih baik lah. Okay, jadi untuk cara kita untuk sejukkan laptop ni menggunakan cara yang konvensional saja, iaitu kita gantikan thermal paste. Ganti thermal paste pada heatsink pada heatsink MacBook tersebut. So thermal paste ini ada beberapa jenis lah dan mempunyai beberapa value thermal conductivity. Kita panggil dia punya nilai tu K lah. So thermal conductivity yang tinggi akan mengalirkan ataupun menyebabkan pengaliran haba yang lebih baik lah. Alright, so thermal conductivity yang lebih baik sebenarnya adalah liquid metal, jenis thermal paste, tetapi ini dia akan kalau thermal paste tu dia jatuh ataupun tertumpah dekat motherboard, dia akan mengalirkan elektrik lah sebab dia adalah konduktif punya thermal paste berbanding dengan konvensional punya thermal paste. Dia tak konduktif jadi kalau tertumpah, so dia tak akan rosakkan motherboard tersebut. Okey, cumanya kita tak boleh letak terlalu banyak lah sebab dia akan menyebabkan aliran haba yang tidak betul lah. Alright, so kenapa kita kena ganti thermal paste? So tengok sebab dia dekat sini macam ni lah So setiap komputer, alright, dia ada dia punya suhu limit ataupun kita panggil threshold temperature. So threshold temperature ni berfungsi untuk kita cut off you punya temperature supaya tak melebihi temperature tersebut lah. Kalau lebih maksudnya dia akan overheat dan laptop tu dia akan automatic off lah. Okay, jadi sebuah CPU yang ataupun komputer yang baik dia akan make sure supaya suhu CPU tu tidak melebihi nilai maksimum tersebut. Okay, so sebagai contoh untuk MacBook ni, dia punya temperature dia maksimum adalah 105 darjah Celsius. Okay, jadi bila sampai 105 darjah Celsius ni, dia akan komputer akan push dia punya fan untuk heatsink tu, dia buang haba sampai maksimum level lah. So untuk komputer ni dia lebih kurang 6200 RPM single fan. Okay, jadi bila sampai 105 dia akan push dan make sure untuk turunkan semula temperature tersebut supaya tidak melebihi 105 darjah Celsius. Dalam masa yang sama CPU ni pula kita akan tengoklah CPU punya frekuensi berapa nilai dia. Okay, jadi untuk MacBook ni dia punya maksimum turbo boost dia sehingga 3.1 GHz. Okay, kalau 3.1 kita push sampai 3.1 GHz ni, dia melebihi daripada 105, jadi dia akan drop dia punya frekuensi ni. Mungkin di 2.5 ataupun lebih bawah daripada tu lah. Kita tak tahu, dia bergantung kepada berapa banyak temperature yang dia overshoot daripada 105 darjah Celsius. So sebuah heatsink yang baik akan memastikan bahawa dia bila kita push frekuensi to the limit, temperature tu tak akan sampai 105 darjah Celsius lah. Jadi kita boleh achieve this frekuensi dan komputer akan beroperasi pada tahap yang maksima. Okay? Tapi kalau you punya thermal paste tu tak bagus, heatsink tu tak bagus, ada kemungkinan bila you push sampai 2.5 GHz saja dia dah mencapai 105 darjah Celsius, dan ini menyebabkan performance komputer tu tak boleh nak fully utilize. Dan juga beberapa apps tu akan hang lah sebab dia tak boleh nak buat dia punya works sebab tak mencapai frekuensi komputer, frekuensi maksimum pada CPU tersebut. Okey,
So kemungkinan jika kita tukar thermal paste ni, apa yang akan berlaku adalah bila kita push hingga 3.1 GHz menggunakan benchmark apps ataupun software, ada kemungkinan bahawa maksimum temperature dia tak mencapai pun 105 darjah Celsius, dan dia amat penting lah untuk menjaga dia punya CPU temperature. Ini pada maksimum punya benchmark lah. Tapi kalau dari segi minimum, kita akan tengok pada dia punya ideal temperature, yang mana semua apps tu ataupun software kita akan tutup dan kita akan tengok dia punya minimum temperature. So minimum temperature ni kita boleh tengok lah akan ada penurunan ataupun tidak. So untuk MacBook ni lebih kurang 50 ke 60 darjah Celsius tu adalah normal lah, adalah normal. Jadi kita nak tengok boleh tak kita nak turunkan dia punya ideal temperature ni kalau kita tukar dia punya thermal paste. Okay, so kita tengok proses untuk pertukaran thermal paste yang sama ada dia akan beri kesan ataupun tidak.
letak thermal paste yang baru, dapati suhu minimum dia telah mencapai sehingga 49 darjah Celsius. So sebelum ni untuk thermal paste yang lama paling minimum pun adalah 51 darjah Celsius. Okey. Jadi selain daripada tu, kalau kita tengok ideal temperature dia bermain sekitar 50 ke 60 darjah Celsius bagi sebelum diletakkan thermal paste yang baru, dan selepas kita tukar thermal paste, dapati suhunya banyak bermain di sekitar 50 ke 55 atau 56 darjah Celsius lah. Jadi ada perbezaan yang agak besar dekat sini. So kalau yang ada beberapa data yang overshoot tu adalah normal lah bagi sebuah laptop ataupun PC. Okay, so kita berbalik semula kepada output dia. Okay, jadi kalau kita tengok dari segi output ataupun performance lah prestasi dia sebelum dan juga selepas untuk multitask, saya akan run menggunakan Cinebench R23. This one yang latest lah saya compare sebelum dan juga selepas untuk kita tengok dia punya CPU multi-score dia. Okay, so sebelum kita tukar thermal paste ni, kita dapati dia punya score adalah hanya 1768. Kemudian selepas kita buat sedikit pertukaran thermal paste, nampak dia punya performance naik sedikit lah, 1852. Okay, jadi ini disebabkan oleh kemampuan untuk CPU untuk bekerja dengan frekuensi yang lebih tinggi dan juga lebih stabil lah. Okay, sebab dia punya threshold temperature bagi MacBook tahun 2012 ni lebih kurang 105 darjah Celsius. Okay, jadi jika CPU perlu bekerja untuk kuat, jadi dia akan perlu dia punya temperature, CPU temperature tu akan naik jadi lebih tinggi. Jadi dia punya limit maksimum dia hanya 105 darjah Celsius. Jadi kalau lebih daripada tu, CPU tu akan dia punya power ataupun frekuensi dia akan limitkan jugalah supaya tak lebih daripada 105 darjah Celsius, dan untuk jaga dia punya MacBook ni daripada overheat. Okay, sebab tu dia punya CPU score ni akan naik lah. Right. Jadi kalau mungkin kalau saya gunakan thermal paste yang lebih baik, mungkin liquid metal lah sebagai contoh, kemungkinan besar jugalah skornya akan naik jugalah, dan juga CPU minimum idle temperature tadi akan lebih rendah daripada yang kita nampak. Okay, jadi untuk itu setakat ini sajalah perbezaan antara kenapa sebab kita kena pakai thermal paste, tukar thermal paste selepas kita menggunakan beberapa tahun laptop tersebut. So mana-mana laptop, PC ataupun MacBook ataupun iMac, kita boleh tukarlah dia punya thermal paste untuk improve dari segi performance, dan juga kita jagalah dia punya CPU punya healthy lah supaya tak jadi overheat dalam jangka masa yang panjang. Okay, itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum.